Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba lihat pada gambar ni, agak-agak apakah pelajaran yang akan kita pelajari ya, berdasarkan kepada gambar salah seorang panglima perang sekadar gambar hiasan saja ni ya. Ya. Bagus ya, tak lain dan tak bukan, siapa dia? Khalid Al-Walid, pedang Allah yang terhunus ya. Okey, insya-Allah kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3, bidang sirah dan tamadun Islam, pelajaran yang ke-22, tokoh sahabat yang keempat, iaitu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Dalam buku teks boleh tengok pada muka surat 182. Okay, riwayat hidup Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Okay, yang pertama namanya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Yang kedua kunyahnya Abu Sulaiman, ya, Abu Sulaiman kunyahnya. Yang ketiga nama ibunya Lubabah Al-Sughra binti Al-Haris bin Harb, ya. Dan yang keempat keturunan ya Bani Mahzum, ya, Bani Mahzum, ya. Seterusnya riwayat hidup lagi ya, dari segi kewafatannya ya, bila dia wafat ya, di Hims, Syria pada tahun ke-21 Hijrah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, ketika beliau berusia 60 tahun ya. Dan seterusnya bukti kepahlawanan beliau banyak menyertai peperangan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti peperangan Mut'ah, Fathu Mekah dan peperangan Hunain. Dalam peperangan Mut'ah, apabila semua panglima syahid, beliau mengambil inisiatif untuk memimpin tentera Islam. Strategi ini membuatkan tentera Islam mencapai kemenangan dan beliau digelar Saifullah. Siapakah dia Saifullah? Ya, Khalid bin Al-Walid. Apa maksud Saifullah? Pedang Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar telah melantik beliau sebagai panglima untuk menentang nabi-nabi palsu, tentera Parsi dan Rom. Seterusnya kita lihat bukti kepahlawanan Khalid Al-Walid. Yang pertama, menentang nabi palsu, iaitu Musailamatul Kazzab dalam perang Yamamah. Seterusnya yang kedua, menentang tentera Parsi dalam perang Zatus Salasil. Dan yang ketiganya iaitu menentang tentera Rom dalam perang Yarmouk. Itulah hebatnya Khalid Al-Walid ini. Seterusnya kita lihat pula iktibar daripada ketokohan dan kepahlawanan Khalid bin Al-Walid. Kita gunakan pendahuluan. Kita hendaklah yang pertama bersedia berkorban mempertahankan agama Islam. Yang kedua, kita hendaklah menyusun strategi dengan baik agar memperoleh kejayaan. Dan yang ketiga, kita hendaklah berjuang bersungguh-sungguh untuk menegakkan ajaran Islam yang sebenar. Baik. Yang terakhir, cuba kita buat latihan pengukuhan. Isi tempat kosong mengenai bukti kepahlawanan Khalid bin Al-Walid. Kita tengok soalan. Yang pertama dahulu, menyertai banyak tempat kosong,
pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti perang Mut'ah, pembukaan kota Mekah dan Hunain. Ya, apa dia ni? Menyertai banyak apa? Ya, menyertai banyak peperangan. Betul Okey, seterusnya soalan kedua. Dalam tempat kosong, okey, dalam apa? Setelah semua panglima, beliau telah memimpin tentera dan mengatur strategi sehingga berjaya menewaskan musuh. Beliau digelar oleh Rasulullah SAW sebagai pedang Allah ni. Okey. Yang pertama tu, dalam apa ni? Ya, dalam perang Mut'ah. Okey. Beliau digelar oleh Rasulullah SAW sebagai apa dia? Ya, betul. Saifullah. Ya, Saifullah tu pedang Allah. Okey, soalan yang ketiga. Sayyidina Abu Bakar melantik beliau sebagai panglima menentang iaitu Musailamatul Kazzab dalam perang Yamamah. Beliau dilantik menjadi panglima dalam menentang tentera Parsi dalam perang Zati As-Salasil dan panglima perang dalam menghadapi tentera Rom dalam perang apa? Okay, baik, yang pertama ni, yang atas ni dulu. Apa dia? Sayyidina Abu Bakar melantik beliau sebagai panglima menentang siapa dia? Ya, menentang Nabi palsu. Alah jauhnya, tak apa Nabi palsu, Musailamatul Kazzab. Okey, seterusnya ni dalam menghadapi tentera Rom dalam peperangan perang Yarmouk. Okey, baik. Okey. Jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan video-video yang lain. Okey, itu saja. Kredit kepada Ustazah Adura. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.